Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa sudah jadi dengan Tun Mahathir? Tiba-tiba berlakon seakan-akan hilang akal. Tiba-tiba berlakon seakan-akan mencari sesuatu. Hari ini, ramai netizen yang menemplak tindakan lakonan tak jadi Mahathir itu. Mereka kata, ini gelagat yang betul-betul kesian. Kesian betul lah tengok dengan Tun Mahathir, kata netizen, melihat gelagat dan juga lakonan Tun Mahathir yang tak menjadi sama sekali. Cuba untuk memalukan kepimpinan Anwar Ibrahim, cuba memalukan Anwar Ibrahim, tetapi lain pula yang jadi. Kesian betul lah tengok, kata netizen, melihat gelagat Tun Mahathir acah-acah nak cari konon 3 bilion ringgit. Mulanya nak mencemu Anwar Ibrahim, tetapi Mahathir pula kena cemu semula. Orang ramai dilihat meluahkan rasa kesihan melihat gelagat Tun Dr. Mahathir Mohamad mencari wang berjumlah berbilion ringgit yang didakwa dimilikinya. Bakal menjangkau 100 tahun pada 10 Julai ini, bekas Perdana Menteri 2 kali itu mencari wang yang didakwa berjumlah 3 bilion itu di merata tempat di kawasan rumahnya, termasuk di belakang televisyen. Barangkali ada dalam bilik, katanya selepas mencari di belakang televisyen. Bekas ahli Parlimen Langkawi yang kalah teruk dan hilang wang deposit pada pilihan raya umum ke-15 itu, kemudiannya dilihat bergerak ke bilik. 2 tahun cari tak jumpa, katanya dalam rakaman berdurasi 1 minit 26 saat di platform X ketika menjawab soalan perakam video. Ketika ditanya sama ada ingin meneruskan pencarian di Switzerland, Mahathir setuju dengan cadangan tersebut. Dalam masa yang sama, mantan pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu berpendapat wang yang dicuri itu mungkin ada di Switzerland. Kita pergi Switzerland, Bing di Switzerland barangkali ada wang di situ, katanya. Jom kita pergi, ujar bekas pengasas Parti Pejuang Tanah Air Pejuang berkenan lagi. Meninjau ruangan komentar, rata-rata berpendapat Mahathir dalam keadaan terdesak ketika era pentadbiran kerajaan diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa ini. Hahaha, kata netizen. Dah tua-tua nak buat video macam ni ke? Kesian betul lah tengok, tulis pengguna X, Ayadola Komani. Ini tahap negarawan bila dah terdesak, kata Timothy. Kesian, seorang yang sangat dihormati akhirnya hanya mampu berkawan dengan Papagomos saja selepas berpuluh tahun di puncak kekuasaan templak Zohir Irwan pula. Tahun lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberikan notis kepada 2 anak Mahathir, iaitu Tan Sri Mokhzani dan Mirzan untuk mengisytiharkan harta ketika bapa mereka pertama kali menjadi Perdana Menteri. Mahathir pula memfailkan saman berjumlah 150 juta ringgit terhadap Anwar Ibrahim berhubung dakwaan bahawa beliau mengumpul kekayaan peribadi ketika berkuasa. Wow, rupa-rupanya Mahathir telah pun memfailkan saman berjumlah 150 juta terhadap Anwar Ibrahim berhubung dakwaan bahawa beliau mengumpul kekayaan peribadi ketika berkuasa. Cari duit berbilion kat rumah, tak jumpa. Dah 2 tahun cari, tak jumpa. Barangkali ada di Switzerland, kata Tun Mahathir lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Titah edendum, respon Anwar tamparan maut kepada tuduhan tak berasas PAS dan Perikatan Nasional. Akhirnya respon Anwar telah memberikan tamparan padu maut kepada tuduhan tidak berasas PAS dan Perikatan Nasional. Sila share video ini supaya semua orang tahu apa pula respon Anwar yang memberikan tamparan padu maut ini. Tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memecah kesunyian dengan menjawab
Segala persoalan berhubung titah edendum sekaligus menamatkan tuduhan tidak berasas dibuat PAS dan Perikatan Nasional PN. Setiausaha politik pejabat Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, G. Manivanan berkata, respon yang diberikan setelah hampir 2 minggu berdiam diri adalah langkah yang bijak dari segi politik dan tepat menurut undang-undang. Jelasnya, isu mengenai edendum melibatkan dua pemerintah, yaitu yang di-Pertuan Agong terkini, Sultan Ibrahim, dan sebelumnya Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, serta institusi Raja-Raja Melayu. Oleh itu, amat penting bagi Perdana Menteri memastikan proses perlembagaan dipatuhi tanpa campur tangan. Keputusan untuk bersuara mencerminkan tanggungjawab menjaga martabat institusi diraja agar tiada yang mencemarkannya dalam sistem politik negara. Serangan PAS dan Perikatan Nasional serta usaha untuk meremehkan integriti kerajaan memerlukan satu jawaban tegas. Kedua-dua parti mengkritik kerajaan tanpa memahami proses undang-undang dan perlembagaan terlibat. Kenyataan Anwar membongkar kelemahan tuduhan PAS dan Perikatan Nasional PN serta mengesahkan bahawa kerajaan mengikuti proses sah. Ini tamparan maut kepada tuduhan tersebut, sekaligus menyerlahkan niat mereka untuk mengelirukan rakyat, katanya dalam kenyataan pada Ahad. Sebelum ini, Anwar pada Sabtu menafikan dakwaan kerajaan menyorok titah yang membolehkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menghabiskan baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Sebaliknya, Presiden PKR itu memaklumkan beliau antara individu terawal membawa perkara berkenan dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Menurut ahli Parlimen Tambun itu, pendirian beliau yang enggan mengulas isu tersebut dan mengambil pendekatan berdiam diri kerana ia melibatkan institusi diraja. Bagaimanapun, kata Anwar, edendum berkenan disampaikan kepada Peguam Negara dan apabila yang di-Pertuan Agong bertukar, ia diserah pula kepada Istana Negara kerana baginda yang mempengerusikan lembaga pengampunan. Dalam pada itu, Anwar menemplak sikap pemimpin pembangkang yang seolah-olah menyalahkan beliau tentang isu titah edendum. Manivanan berpandangan, berdasarkan tarik penting dari 29 mesyuarat lembaga pengampunan hingga 31 Januari 2024, Agong angkat sumpah, Peguam Negara wajar merujuk perkara terbabit kepada Ketua Negara yang baru dilantik. Tambahnya, ia bertujuan memelihara integriti dan kesucian institusi diraja sambil mematuhi piawaian tertinggi dalam takbir urus. Justru beliau berpendapat, PAS dan PN menunjukkan sikap hipokrit dalam mengkritik tindakan kerajaan tanpa mengambil kira martabat institusi diraja bahkan prinsip undang-undang. Tambahnya, kegagalan pembangkang memahami konteks dan implikasi edendum mencerminkan kekurangan dari segi kematangan politik. Sebaliknya, mereka patut usahakan dialog yang membina, tetapi memilih untuk mengambil kesempatan politik sekaligus meremehkan institusi raja dan kehakiman. Tindakan melulu ini melemahkan kepercayaan rakyat dan mengalihkan perhatian daripada isu sebenar yang dihadapi negara, ujarnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.